بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bangkit pada hari ini untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pada hari ini 17 Rejab. Rejab maksudnya lagi kurang 14 hari kita akan puasa Ramadan. Semoga Allah SWT memberkati kita pada bulan ini dan menyampaikan usia kita hingga Ramadan, insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Sya'ban. Allahumma balighna Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. 10 Rejab tadi kan. Undur masa belakang lah. Bulan Sya'ban, minta maaf, baru habis nisfu Sya'ban. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin menyambung perkongsian berkaitan dengan tajuk Rasulullah SAW ini sebagai pendidik ataupun guru yang tergolong, bahasa mudahnya maha guru lah, ya, maha guru. Tidak ada orang yang lebih hebat dari sudut mendidik ini, ya. Walaupun kita ni ada tok guru, ada syekh tarikat ke dan sebagainya, tidak ada yang boleh sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab itu apa-apa pun kita akan merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu taala memang ciptakan Rasulullah ini untuk menjadi role model kepada seluruh umat. Bukan saja untuk orang Islam, tetapi orang bukan Islam pun mencontohi juga. Hari ini perbahasan kita adalah dari konteks melihat pribadi baginda ni. Bagaimana baginda ini menjadi guru, ya, pribadi baginda sebagai guru. Sifat apa yang perlu ada sebagai guru yang terbaik. Kalau kita melihat beberapa hadis Nabi SAW, ada menyebut tentang pribadi baginda. Sebelum itu, di dalam Quran sendiri menyebut akan kepribadian baginda ini di dalam surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini selalu kita baca dan menjadi amalan, ya. Kadang orang guna untuk apa, ya, untuk menghalang ataupun melawan orang yang kerasukan pun ada juga, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ayat ni surah At-Taubah ayat 128. Ada orang sambung untuk amalan. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa ilayhi al-'arsyil 'azim. Tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Panjang sikitlah, dipanggil sebagai ayat kemudian ayat payung sunnah, tak ingat nama dia, selalu orang sebutlah, tapi menjadi amalan dibacakan. Artinya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya manusia lah, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu.
yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya telah datang kepada kamu ini seorang rasul daripada kalangan manusia juga. Apa sifat dia? Azizun alaihi ma'anittum. Itu berasa apa yang kamu tanggung kesusahan tu dia rasa berat. Ya, maksudnya prihatin terlebih. Tu azizun alaihi ma'anittum, menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Bagi baginda Nabi SAW, umat dia first, nombor satu. Nampak umat dia susah, Nabi rasa lagi susah. Itu maksud dia. Allah datangkan Rasul ini, rasa tanggungjawabnya tinggi. Ya, nak berbandingkan dengan ialah manusia biasa, termasuk saya juga. Kalau jiran lapar dah tentu lagi kita tahu betul tak? Ya, jiran lapar ke tak lapar, nampak relax. Jiran kena COVID ke tak kena COVID ke, contohlah kan. Biarlah kena COVID, ramai orang kena COVID, relax lah. Kadang-kadang kita lah, ataupun bukan kita, saya lah. Ya, begitu. Nabi ni tidak. Ada umatnya yang dia tahu ada berlaku kesusahan, Nabi rasa menjadi sangat berat kepada dia. Dia rasa sangat berat. Lama tak nampak, Nabi akan tanya sahabat dia, mana tak nampak ni? Pergi mana ni? Terutama tak datang sembahyang subuh. Contohlah ya. Sembahyang subuh. Lama tak nampak. Rasulullah SAW dengan para sahabat hak bab sembahyang jemaah sangat ketat. Lama tak nampak, tanya, apa masalah? Hak tu dia tengok nombor satu dulu. Bukan tanya sembahyang tak sembahyang, tak sembahyang jemaah tu. Lama tak nampak tu ada masalah, sahabat. Sebab bagi Nabi, apa yang kesusahan atau apa perkara yang berlaku pada sahabat baginda ini sangat berat bagi baginda. Ya. Sebab tu disebut dalam ayat ini, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Nabi ini sangat harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu Nabi yang sangat inginkan kebaikan kepada kamu atau bagi kamu, dan menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang beriman. Yang ambil berat dan sangat inginkan orang ini jadi baik. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi Rasulullah SAW ni diutuskan dengan sifat itu. Siapa yang kata? Allah yang kata. Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Dan ini mengikut kata penulis ini dan para ulama, ini adalah sifat seorang tuan guru yang besar, maha guru lah tersebutnya. Bukan minta orang puji dia, tidak. Sifat pemimpin pun kena begini juga. Ya, dia rasa berat, tak tidur lena dengan orang dalam kesusahan. Tak tidur lena kalau tahu sahabat dia kena bangsa banjir, contohnya banjir lah yang mudah kalau tempat kita ni. Ya, itu pun Nabi rasa susah hati. Ya, apatah lagi kalau ia berkaitan dengan syurga dan neraka. Ya, berkaitan dengan kehidupan selepas kematian, lagilah Rasulullah ini susah hati. Kalau tahu, sebab itu ketika Isra Mi'raj ni bila dilihatkan orang-orang umat-umat yang akan masuk neraka ni, Nabi susah hati sebab tengok ya orang-orang yang dimasukkan ke neraka ni macam mana sifat dia. Ya, Nabi tengok dan Nabi beritahu sahabat, kalaulah kamu ni melihat orang seksa dan neraka ni macam dia tengok, baginda tengok, pasti ni banyak bersedih, kurang bergembira sebab tengok keadaan siksaan. Kita nak memikir pun kalau kita sendiri, contohlah tengok orang kena hukum sebat jaga kan, kalau tengok live tak selera makan, tengok live ya. Ini Nabi tengok orang seksa dalam api neraka. Padahal kan Nabi itu dah biasa dah tengok darah, sebab baginda ikut dalam peperangan sejak dari kanak-kanak lagi ikut peperangan. Ya, ada bukan sama ada perang besar atau perang kabilah.
Ya, Nabi tengok, dia melihat pertempuran, lihat kematian, biasa tengok lah maksudnya. Ya, macam orang selalu tengok tukang sembelih lembu kan, tak mabuk darah, tukang sembelih biasa tengok hari-hari. Tapi bila tengok akan azab neraka, Nabi gemetar. Hebatnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari contoh yang kita nak sebut tadi, Nabi ini seorang prihatin. Didatangkan satu hadis dalam riwayat Bukhari, ya, an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 laylatan fa dhanna an nashtaqna ahlana wa sa'alana 'amman tarakna fi ahlina فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقالوا ارجعوا إلى أهلكم فعلموا ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang sikit, tapi ada 4 perkataan yang tuan-tuan selalu dengar. Ada banyak hadis panjang ni, iaitu perkataan sallu kama ra'aitumuni usolli, itu selalu dengar. Betul tak? Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. Aku solat, ya. Solatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku, yakni baginda Nabi SAW solat. Itu hadis yang selalu kita baca. Hadis panjang sebenarnya riwayat Bukhari, ya. Apa maksud dia? Daripada Sayyidina Malik bin Al-Huwairis, bahawa beliau berkata, kami pernah datang kepada Rasulullah SAW dan ketika itu kami masih muda dan jarak umur antara kami hampir sebaya. Maksudnya anak-anak muda, remaja waktu itu jumpa dengan Nabi. Maka kami tinggal bersama dengan baginda selama 20 hari. Sesungguhnya baginda bersikap penyayang dan kasihan belas. Duduk bersama dengan Nabi. Ini cara orang datang berguru ni, duduk bersama guru ni. Zaman Nabi lagi dah wujud. Jangan kita kata zaman Nabi tak ada, dulu duduk sekali dengan guru, duduk asrama tu kan, ataupun duduk memondok. Orang sekarang ada istilah pondok, ya. Tak orang sekarang, waktu kita lah, waktu bukan zaman Nabi, maksud zaman mutaakhirin, ya. Ada istilah memondok, berguru, duduk balasah, ya. Punya zaman Nabi dah ada sahabat, anak-anak remaja ni, dia dah dulu tak ada sekolah formal. Jadi Nabi mengajar agama. Ada yang datang duduk bersama Nabi 20 hari tak balik. Maksud datang berguru. Macamlah juga budak-budak pelajar pergi asrama 20 hari, lepas tu baru balik kan. Ada waktu. Itu ada sejarahnya juga. Ada ataupun ada keadaan yang dikaitkan dengan zaman Nabi juga. 20 hari ini merujuk pada tempoh yang lama lah seorang anak-anak remaja ini berpisah dari ibu bapa dia. Apabila baginda merasai bahawa kami telah merindui keluarga kami, maksud 20 hari itu logik lah nak balik, ya. Baginda bertanya, siapakah antara kamu, siapakah yang kamu tinggalkan di kampung bersama dengan keluarga? Maka kami pun memberitahu baginda SAW siapa yang telah kami tinggalkan. Maksudnya tinggal di rumah ayah, dah lama tak jumpa rumah ayah, saudara baru. Maka kami pun memberitahu. Lalu baginda pun bersabda, kembalilah atau pulanglah kepada keluarga kamu dan tinggallah bersama dengan mereka. Cukup 20 hari Nabi suruh balik, ya. Bukan dulu, baru 20 hari, cukuplah 6 bulan, ya. Contohnya budak-budak remaja, tidak, Nabi suruh balik 20 hari baliklah. Bukan tak bagi berguru, bukan tak bagi lama-lama, awak ada keluarga, ya. Dia itu Nabi buat ini petunjuk, ya, satu kalau kita boleh kata guideline, garis panduan, ya, untuk asrama ke atau Kementerian Pendidikan membuat satu guideline pelajaran
Sebab tu kalau tanya saya, ada beberapa madrasah tahfiz contohnya, biasa tahfiz lah buat, tapi bukanlah kita blank, kita nak cerita je. Ada satu tahfiz tu saya faham, difahamkan ini sebab Covid tak jadilah. Waktu belum Covid dia bila register situ, dia hantar anak di Malaysia, bukan kat luar negara. Luar negara tu orang Malaysia pergi sana memanglah takkan balik setiap bulan kan. Tu mampu lagi tu nak bayar tiket kan. Mak ayah kaya boleh lah. Ini yang duduk di Malaysia, duduk dekat-dekat ni, tak peraturan. Bila masuk saja tak boleh balik setahun peraturan dia. Walaupun mak ayah dia duduk sebelah rumah kan. Masuk dalam kawasan dekat lah, dia tak peraturan. Jadi bila masuk saja tahun depan baru boleh balik. Sebab Covid baru ni tak jadi lagi tu. Ada peraturan begitu. Katanya saya kurang bersetuju lah. Kurang tu ayat baik-baik sikit sebenarnya, tak setuju lah tu. Kalau dia ada mak ayah, jangan hadap. Cuma Nabi 20 hari Nabi tanya dah, rindu, nampak rindu balik lah. Buat benda kepung lama-lama. Nak mendisiplinkan ni kita ajar. Nabi tengok 20 hari Nabi tanya, suruh kembali. Kembali saja ke? Kembali kepada kamu, kepada mereka, dan tinggallah bersama dengan mereka. Ajarlah mereka dan suruhlah mereka melakukan kebaikan, dan solatlah seperti mana kamu melihat aku menunaikan solat. Itu hadis dia. Ya? Nabi suruh balik, tinggal bersama keluarga, ajar mereka. Apa yang aku ajar. Sebab masa tu Islam baru nak berkembang. Ya, ada di antara parent ni yang tak tahu tentang Islam. Mungkin tahu tentang Islam sebab ayah Islam lah, sebab anak orang Islam kan. Tapi tak tahu dia punya hukum hakam yang kaitan fardu ain yang lebih detail. Melainkan orang-orang dah belajar dengan Nabi secara individu, face to face ni, duduk 20 hari. Jadi balik, dia kata ajar pada ibu, ayah, kaum keluarga, hak utama sekali buat kebaikan dan solat. Tunjuk kebaikan, jangan ajar macam mengajar pula, ya? Siap bersyarah pula, tidak. Tunjukkan kebaikan, ajar. Sebab tu Nabi tunjuk, suruh melakukan kebaikan, tunjukkan kebaikan dahulu. Kemudian solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Itu bermula hadis yang selalu kita baca popular. Ya. Asalnya adalah Nabi ajar anak remaja 20 hari suruh balik. Kemudian suruh ajar, tunjukkan kebaikan kepada ibu bapa, suruh mereka pun buat kebaikan, dan solat seperti mana aku solat, kata Nabi. Maka apabila telah masuk waktu sembahyang, maka hendaklah seorang daripada kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling tua menjadi imam. Ini Nabi ajar. Bila balik, waktu solat, azan. Kalau keluarga tu dia seorang yang pandai azan, dia lah azan. Kemudian yang tua maksudnya lebih senior menjadi imam. Ya, dia sudut turutan imam lah. Kalau ikut turutan imam yang detailnya dalam hadis-hadis dan tafsiran daripada ulama, dia bermula dengan orang yang paling aqra, yang paling hebat bacaan, yang paling tepat bacaan dia, aqra'uhum, ya umuhum aqra'uhum, yang paling layak menjadi imam, yang paling afdal adalah yang paling tepat bacaan. Di situ ada khilaf ulama, di manakah yang paling utama, orang yang paling alim ke orang yang paling baik bacaan, ya, afqah atau aqra untuk menjadi imam. Yang afdal lah, ya. Ada pandangan kata aqra, ada yang paling kata afqah. Yang paling dua-dua ni faqih dan juga qari, ya, seorang yang membaca, pandai baca Quran, tetapi mana yang paling pandai. Di situ kebanyakan ulama yang saya tengok lebih cenderung pada aqra menjadi imam berbanding dengan afqah, orang yang paling faqih. Tapi aqra tu bukan tak faqih, cuma dia tak faqih macam orang yang faqih dalam bidang tafaqquh fi din ni. Tapi dia faqih, dia alim dalam bidang qiraat. Ya, dia itu lebih afdal jadi imam. Kemudian turutan-turutan seterusnya antaranya adalah yang tua adalah, kerana hadis disebut yang tua menjadi imam berbanding dengan yang muda.
Jadi hadis ini nak tunjukkan bahawa ada di antara sahabat ni belajar secara langsung dengan Nabi SAW. Macam kita ini seolah-olah berguru duduk di madrasah tak asrama, belajar dengan Nabi bermula daripada waktu pagi sebelum tidur, ya, tidur bersama dengan kawasan dekat-dekat dengan rumah Rasulullah SAW, ya, bukan tidur dengan Rasulullah dalam rumah lah, maksudnya di kawasan Masjid Nabi ini. Ya, dulu ada ahli suffah, yang pernah tuan-tuan dengar, ya. Ahli suffah ini adalah orang yang dia menuntut ilmu direct dengan Nabi, ni macam orang mondok juga lah, ahli suffah. Dia tak bekerja lah, banyak yang tak bekerja lah sebab dia banyak bersama dengan Nabi. Jadi ahli suffah ni bila Nabi sembahyang subuh ada bersama, Nabi mengajar apa subuh dia ada bersama, zuhur ada, sampailah nak tidur, ya, Nabi tunjuk ajar. Jadi orang yang memang belajar secara profesional lah kita panggil. Sebab sahabat ni macam kita juga, tidak semua ada Nabi waktu mengajar, ada lah, sebab Nabi memang sifat Nabi tu, kenabian dia kena menyampaikan wahyu dan menerangkan wahyu itu. Para sahabat ni ada yang ada kerja subuh macam kita juga, lepas sembahyang subuh ada kuliah subuh, ada orang balik, tak ada masalah, sebab itu adalah rutin pada zaman Nabi lagi. Sebab ada orang ada kekangan tanggungjawab dia, tanggungjawab dia. Sebab tu kalau kita tengok hadis fitan wal malahim, satu hadis yang panjang yang Rasulullah selepas subuh baginda berkhutbah sampai zuhur. Khutbah tu maksudnya baginda menyampaikan ilmu. Lepas zuhur sambung pula sampai asar maghrib, lama. Nabi menceritakan dalam hadis itu adalah berkaitan dengan peristiwa manusia di atas muka bumi ini, daripada permulaan sehinggalah hari kiamat. Nabi lama bercerita. Bukan semua sahabat dulu berkumpul dengar je tu, tidak. Rakam pun tak ada, masa tu mana ada rakam. Jadi ada sahabat yang lepas Nabi khutbah dengar, keluarlah sebab dia kena bekerja. Kemudian waktu zuhur ada orang lain datang. Sebab tu hadis berkaitan dengan fitan wal malahim ni, asyratus sa'ah, kaitan dengan hari kiamat ni, dia banyak riwayat. Asasnya adalah dalam khutbah Nabi itu, kebanyakannya adalah merujuk pada khutbah Nabi yang panjang itu. Itu ceritalah, ya. Jadi nak cerita tadi apa, ada sahabat yang memang stay back, ya, lama bersama Nabi, termasuk yang anak remaja yang duduk 20 hari bersama Nabi itu, dan dia melihat tingkah laku Nabi selama 20 hari itu macam mana, ya. Contoh yang kedua dari hadis diriwayat pada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha, walakinnahu kana yatakallam bi kalamin bainal fasl yahfazuhu man jalasa ilaihi." Hadis ini diriwayatkan di dalam Al-Jami', itu Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi, dan berkata Abu Isa Al-Imam Tirmizi, hadza hadits hasan sahih, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, tidaklah baginda ini bercakap tergopoh gapah seperti mana tergopoh-gopohnya percakapan kamu. Maksud Nabi ini bila bercakap jelas, terang, tak cepat sangat dan tak lambat sangat, sehingga orang yang mendengarnya jelas dan terang, macam orang dengar baca berita. Baginda bercakap secara jelas dan orang yang duduk bersama baginda boleh menghafalnya. Ini ciri guru. Dan Nabi ini memang begitu cara bercakap. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang duduk bersama Nabi, tidur bersama Nabi, ya, bersama Nabi banyak orang sebab isteri, kan? Dan isteri sendiri puji suami dia. Macam mana Rasulullah ni? Macam ni Rasulullah ni. Cara bercakap dia tak gopoh, tenang, hingga orang dengar boleh hafal apa dia bagi dia sebut. Boleh hafal, boleh tengok, boleh faham. Itu style dia. Payah isteri nak puji lelaki ni depan orang, ataupun puji lelaki dia.
Biasanya lagi, tak kira lah lagi kadang-kadang pakai motivasi kan kamu. Tapi isi cakap tu cakap je tu kat rumah ni. Cakap je. Ya, tengok jam berapa ni. Saya syok sendiri kan. Sikit kan. Dia suku syuruk kan. Jadi Nabi itu begitu. Ya, Rasulullah SAW ni isteri bagi dia sendiri. Puji. Cakap Nabi ni cakap terang. Tak berpogabah. Jelas dan orang yang duduk bersama baginda boleh menghafal. Saya dulu ada seorang guru. Allah Alam, baru meninggal masa Covid itu. Guru tu saya tak sebut nak guru perempuan. Waktu saya kecil, selalu saya tengok TV TV pendidikan, macam mana orang mengajar kan, cakap murid-murid sekarang macam tu kan. Tapi guru saya kat sekolah kebangsaan masa tu cakap tak macam dalam TV pendidikan. Kata, kenapa lain? Cakap pas kampung kan, sebab mengajar kampung. Tapi sebagai kanak-kanak saya begitu, oh rupanya dalam TV, guru dalam TV lain dengan guru di sekolah. Cakap-cakap TV pendidikan kan cakap tertib semua. Tapi rupanya bila saya masuk sekolah menengah, saya jumpa guru yang bercakap macam TV pendidikan. Sebiji. Saya tengok dia gelak pun bertertib gelak dia. Ya. Kata, ada juga guru macam ni. Bersopan, bertertib, cakapnya satu-satu. Saya ingat dia cakap ketika mengajar, bila jumpa pun memang cakap macam tu. Ada orang macam ni, bersopan mengeluarkan perkataan dia. Bukan laju, nak marah pun ada gaya intonasi. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa dia dan meninggikan darjat dia. Perempuan, guru perempuan. Ya, sampai sekarang saya ingat dia mengajar saya. Mengajar bahasa Melayu, tapi cara cakapannya memang tak jumpa dah orang lepas tu. Lepas tu macam tu, bercakap begitu seperti TV pendidikan. Tuan-tuan tengok TV pendidikan yang sekarang ni mungkin lainlah waktu tahun 80-an dulu TV pendidikan kan. Murid-murid, mula-mula murid-murid buat apa, di situ dia cakap. Jadi Rasulullah ni, bukan sama guru tadi, Rasulullah ni cara bercakap, intonasinya tak bohong, terang, jelas, dan orang yang mendengar tu boleh ingat cepat. Ya. Dan hadis yang terakhir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah salasan litu'kala anhu. Artinya daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah SAW mengulangi satu perkataan yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar mudah difahami. Ini teknik ya. Rasulullah ini bila ada satu perkara itu penting bagi diulang 3 kali. 3 kali. Antara cara Rasulullah menunjukkan expression kan, 3 kali. Diulang 3 kali. Benda tu biasa je. Tapi Rasulullah ulang 3 kali bukan nak kata orang terpekak. Tidak, jangan salah sangka pula. Dan ulang 3 kali, dan sahabat pun tahu bila Nabi ulang 3 kali maksud benda itu penting, hafal, ingat, dan bukan hafal saja tapi hayat. Nabi ulang 3 kali. Ada kadang-kadang body language Rasulullah SAW sendiri, kalau perkara itu penting bagi dia tengah baring, bagi dia akan bangkit. Ada kadang-kadang bagi dia bersembang dengan sahabat dia dalam keadaan kalau baring ni macam iktikaf, duduk bersandar. Tapi bila penting bagi dia bangkit. Ada perkara penting bagi dia ulang 3 kali, hafalkan. Ya. Tanya pun kadang-kadang dia ulang 3 kali. Itu adalah teknik bagi ingat. Ya, sebab Nabi perlu teknik-teknik ini, dan Allah SWT datang ke ilham pada baginda Nabi SAW. Ya. Cara mengajar untuk mendidik sahabat ni diilhamkan oleh Allah SWT. Sebab waktu itu tidak ada tape, tidak ada rakaman. Fahamlah waktu sekarang ni ada rakaman, tak ada isu sangat. Tapi waktu Nabi, agar perkara itu tidak sampai dalam keadaan sama kepada para sahabat, ada teknik yang Allah SWT ilhamkan kepada baginda Nabi SAW. Dan itulah yang kita guna pada hari ini dalam pedagogi. Jadi setakat ini dapat saya kongsikan dengan muslimin dan muslimat sidang jemaah. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai satu saham untuk kita di akhirat nanti insya-Allah. Dan jika banyak umur kita jumpa lagi dan siri kuliah pada
selepas Ramadan ya, insya-Allah. Ya, sekarang ni tak berapa lagi kita akan menyambut Ramadan. Semoga Allah SWT memanjangkan usia kita. Ramadan tahun ini, tahun depan akan datang ya. Umur kita tak tahu macam mana. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana min abwabil ilmi wa zayyinna bi akhlaqi hasanatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.